Support BMX sampai dia menang. Kerajaan kini sudah ada perpaduan. Kita bukan lawan tapi nak cari kawan. Anak muda pilihan raya sudah makin tiba. Yeah, aku tahu kau fikir pasal apa. Tak payah pening kepala. Let's go support BMX kita. Malaysia BMX, Malaysia mana ni, bersatu padu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bertanding sesiapa kemudian ni. Tak adalah, saya tak ada cita-cita jadi YB dalam politik ni. Mari kita beri BMX peluang. Okay, tap screen dulu dan share dulu. Baru 1.k likes. Hari ni saya nak kembali kepada cara lama, iaitu 10k like baru kita buka topik kita. Hari ni kita nak cakap pasal isu-isu semasa yang panas-panas saja petang-petang ni. Sebab semalam ni kita ada YB Fuzia bersama dengan kita sekali lagi untuk bicara tentang harga barang berkenaan dengan PRN dan sebagainya lah. Support BMX sampai dia menang. Kerajaan kini sudah ada perpaduan. Kita bukan lawan tapi nak cari kawan. Okay, tap screen hampir 10k dah. Kita nak start dengan kita punya isu. Waalaikumsalam. Tap screen dan share lagi korang. Tap screen dan share lagi korang. Waalaikumsalam. Okay, 7k, hampir ke 10k dah. Bermacam isu lah sebenarnya saya nak bawakan hari ini berkenaan dengan perpecahan di dalam PN tu sendiri. Pertama, yang kedua berkenaan dengan REE tu kita kena update juga setiap hari dan setiap malam berkenaan dengan REE tu. Dan apa lagi berkenaan dengan latest news, iaitu berkenaan dengan Faiza Azumo. Faiza Azumo hari ni dia petik-petik hari ni. Jadi ada satu laporan polis dibuat kepada Faiza Azumo. Okey, pengadu menyatakan pada 24 hari bulan 7. Okey, saya bacakanlah kejap. Okey, dia kata laporan polis ni pada 24 hari bulan 7 2023 jam lebih kurang pukul 11 semasa saya berada di pejabat beralamat P3-2 Plaza Damas telah diganggu oleh seorang lelaki nama Ahmad Faizal bin Azumo dengan mengatakan, "Wow, geram tengok. Rasa nak tarik masuk dalam toilet." Masa saya hendak berjalan ke blok lain, blok M. Semasa itu juga terdapat beberapa individu lain yang memandang dan saya berasa sangat marah dan malu serta terus berjalan ke blok M. Setelah itu saya bercerita kepada suami saya berkenaan hal tersebut dan beliau mahu berjumpa dengan suami berkenaan hal tersebut. Beliau mahu berjumpa dengan suami saya. Saya disarankan untuk ke balai polis untuk membuat report. Tujuan laporan ini adalah untuk keselamatan diri dan si pelaku dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak polis. Sekian laporan saya. Okey, menarik setahu saya dia telah buat kenyataan balas lah Faiza Azumo ni. Jadi kita tunggulah apa lagi mungkin siasatan polis telah dijalankan ke kan, sebab ini adalah satu tuduhan terhadap dia. Kita tak tahu sama ada itu benar atau tidak. Tapi wanita itu telah mengatakan dia telah kena gangguan seksual oleh Faizal Azumo lah. Dan jika itu adalah benar, saya tak tahu, mungkin ada tindakan daripada pihak berkuasa dan FB perempuan tu dah tak ada dan Peja mau saman. Okey, saman maknanya apa? Sebab Sanusi kata kalau saman ni maknanya koyak. Satu persatu berbalik kepada diri mereka sekarang ni. Kalau kita boleh lihat dulu, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim nak saman berkenaan dengan tuduhan yang dilemparkan terhadap beliau, korang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni koyak. Jadi sekarang ini pihak diorang ni
nak saman orang yang buat dakwaan kepada dia. Pandai pula dia nak saman, betul tak? Jadi padahal Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berhak pertahankan diri dia daripada dakwaan-dakwaan yang dilemparkan. So demikian juga dengan takdir Allah di ke atas Faizal Azumu ini sendiri apabila berhadapan dengan situasi yang lebih kurang sama, iaitu satu, saya tak tahu sama ada itu adalah satu tuduhan atau salah satu fitnah. Jadi kalaulah kita berdepan dengan satu tuduhan, of course kita akan saman. Kamu pun akan saman, betul tak? Jadi kalau cakap besar macam inilah, sebab Peja kata dia nafi terlibat dalam gangguan seksual terhadap wanita itu dan bakal failkan saman terhadap wanita tersebut. Jadi pada saya baguslah, saman itu adalah satu benda yang baik, bukan yang benda tak baik. Maksud saya benda yang baik adalah kita nak menegakkan kebenaran. Kalau kebenaran tu hak kita, tempat yang paling baik adalah di mahkamah, betul tak? Jadi itulah kan. Sebelum ini dia macam kata sikit-sikit nak saman, sikit-sikit nak saman, kata kat Datuk Seri Anwar. Dah kalau kau serang peribadi dia, of course lah dia nak saman. Kan? Sebab mahkamah adalah tempat yang terbaik untuk kita ni buktikan kebenaran itu sendiri. Jadi let's settle dekat mana? Dekat court lah kan. Kalau cakap dekat media sosial, aku cakap macam ni, kau cakap macam ni, betul tak? Jadi itulah sekarang ini kita nampak kenapa saya nak start daripada mana? Saya nak start daripada Nusi ke? Saya nak start daripada gerakan ke? Saya tak tahu, banyak sangat benda yang saya nak ulas. Tapi berkenaan dengan satu berita baik untuk rakyat Pulau Pinang, Bosch labur 1.62 bilion untuk bina kilang baru di Pulau Pinang secara berperingkat menjelang pertengahan 2030. Dan dia kata kami memilih melabur di Pulau Pinang kerana tahap pengetahuan semikonduktornya yang tinggi dan tenaga kerja mahir dia. Jadi kenapa labur di Pulau Pinang bukan Kedah? Sebab dia memilih untuk melabur di Pulau Pinang sebab tahap pengetahuan semikonduktornya tinggi dan tenaga mahirnya sendiri. Okey, itu kata Klaus Mede, ahli lembaga sektor mobility Bosch. Okey, sekejap. Saya nak setting kejap. Setting mangkuk ayun yang tak reti nak hormat ni. Kejap. Bohong, apa benda dah bohong dah. Okey, saya dah masukkan, jadi dia tak boleh nak tulis bohong dah. Jangan ganggu saya punya fokus. Okey. Jadi okey, berkenaan dengan RE. Saya nak sentuh juga berkenaan dengan RE ni. Okey, korang bayangkan banyak peluru PH nak balon. Betul, hari ni banyak betul peluru. Rasa macam tak cukup masa 2 jam yang aku nak balon ni. Korang bayangkan apa masalahnya? Dia duduk komen berkenaan dengan Riza Khalid. Betul tak? Jadi apa masalahnya? Kejap. Tak, saya suka bila diorang ni nak ganggu room kita dan sebagainya, aku patahkan. Jadi dia ni buntu, aku nak buat apa ni? Aku dah tak boleh nak tulis ini, tak boleh nak tulis ini, tak boleh pada muka. Kalau nak beritahu tipu ke bohong ke, naik atas lah. Kalau cukup jantan, naik atas lah. Betul tak? Jadi pada muka korang. Okey, jadi apa masalahnya? Perdana Menteri Anwar Ibrahim bawa pelabur dan menghadap Sultan Kedah secara rasmi yang boleh beri hasil kepada negeri. Sekarang ini kau tengok, diorang duk reaktif Riza Khalid, tapi apa dokumen pun dia tak ada nak membabitkan Datuk Seri Anwar membawa Riza Khalid tu untuk melombok RE. Padahal yang kelarah RE tu si Nusi ni, betul tak? Buat sign MOU berapa kali dah? Kali kedua tu dia masih lagi ambil orang yang sama untuk melombong, bukan melombong lah, eksplorasi. Dalam MOU tu untuk eksplorasi, dia tak tulis pun pelombongan sebab negara kita ni tak ada lagi permit untuk melombok RE itu sendiri. Okey, jadi kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia bawa masuk pelabur. Sanusi bawa perompak RE, bawa masuk perompak RE ke China, daripada China masuk ke Kedah, masuk ke dia sendiri. Kalau betul dakwaan Sanusi yang Anwar bawa pelabur Riza Khalid, dia ni antara orang 85 terkaya di Indonesia untuk oil and gas. Jumpa Sultan 2 Oktober 2022, maksudnya PMX buat ikut kaedah yang betul. Sanusi bukannya ada dalam pertemuan tu, dia pun tak tahu apa yang dibincang. Hanya boleh tengok posting di internet, ada perjumpaan, terus buat tuduhan. Masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim belum lagi dilantik sebagai Perdana Menteri. PRU 15 pun
belum tahu bila tarikhnya. Menang atau kalah pun tak pasti, betul tak? Jadi dia bawa masuk pelabur, masuk ke Kedah untuk bantu rakyat Kedah juga. Untuk menjana pendapatan rakyat Kedah dan juga peluang pekerjaan kepada rakyat Kedah tu sendiri. So, Sanusi pula dia bawa apa? Dia bawa pekerja mahir daripada China masuk rompak REE berbilion ringgit. Ke mana? Ke mana hasil tu? Berapa banyak yang negeri Kedah dapat? Berapa banyak yang rakyat Kedah dapat? Rakyat pula melopong, tak ada apa-apa. Cuma dapat debu je. Orang daerah Sik tu. Duduk keluar masuk lori tu. Kan? Dapat pencemaran aja. Air atas bukit tu yang diorang gunakan tu, air daripada atas bukit tu mengalir ke bawah ke sungai tau. Kalau pencemaran berlaku di situ, sebab REE tu dia ada radioaktif tau. Kau jangan main-main. Pencemaran bumi ni, jangan main-main pencemaran alam sekitar ni. Jadi, sejak 2020, REE dicuri dalam Don Sanusi sendiri, Januari, dan dibiarkan. Buat tak tahu. Tak, masalahnya, untuk apa kau jadi menteri besar? Untuk apa kau jadi adun di kawasan kau sendiri? Sebab kau tak tahu. Sebab kau tak tahu. Tak tahu itu, tak tahu ini, tak tahu itu, tak tahu. Kalau tak tahu sangat, tak payah lantiklah orang yang sama. Adakah anda nak lantik orang yang tak tahu ni buat kerja? Kita lantik dia untuk buat kerja tapi dia tak tahu. Adakah kau nak dia jawab bila setiap persoalan yang kau tanya kepada seorang menteri besar ataupun seorang adun, apa yang dia nak buat? Adakah manifesto dia akan jadi tak tahu? Ada seorang pemain bola tu, tunggu dulu saya menang baru saya beritahu manifesto. Adakah Sanusi sebagai calon nanti dia kata apa manifesto Datuk? Manifesto saya tak tahu. Aku tak tahu. Adakah manifesto gitu? Jadi sejak 2020 lagi REE ni dicuri. Dalam Don sendiri. Jadi mustahil lah kerajaan negeri buat buta ke, buat pekak ke, melainkan dia tu tunggul. Betul tak? Kalau tunggul munasabah lah. Sebab tak tahu, aku ni tak tahu, hak tu tak tahu, semua tak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Lepas tu dia nak kambing hitamkan orang lain pula. Bahawa CEO MBI yang bertanggungjawab dan sebagainya. Tak jadi macam tu. Kalau orang yang tak tahu ni tak payahlah nak dilantik sebagai menteri besar ataupun adun lagi. Lantik orang yang bertanggungjawab atas tindakan apa saja yang berlaku di tempat itu. Dia sanggup tanggung jawab terhadap rakyat dia. Kalau berlaku lagi banjir besar macam di Ibu hari tu, siapa yang nak bertanggungjawab? Tu dekat Baling tu dah siap ke rumah masa banjir tu? Itu yang kita nak tahu. Sekarang ni tapi duk diam lagu tu lagi aku nampaknya. Tak ada bunyi pun pasal masa banjir tu dah rumah dah duduk ke belum. Kan? Duduk mengata orang setiap kali duduk atas ceramah, duduk mengata orang. Lepas tu bagi tahu bagi tanah. Berapa kerat tanah yang kau bagi? Mana bukti tanah yang hampa bagi tu? Semua kerajaan negeri pun bagi tanah lah. Negeri Sembilan ada bagi tanah. Selangor ada bagi tanah. Terengganu pun ada bagi tanah tapi premium kena bayar sendiri. Berapa ribu pula premiumnya? Aku dengar cerita yang Terengganu hari tu sebelum PRU yang dapat tanah, ada yang terpaksa jual pada pihak lain sebab dia tak mampu nak bayar premium tu. Jadi syarikat Jangka Bakat Sedia Berhad ialah syarikat yang mendapat hak istimewa eksplorasi nadi bumi REE di Bukit Enggang, SIK sebenarnya, dan berpengkalan aktif di Kelantan sejak tahun 2014. Dan laporan Ketua Audit Negara 2013 pernah menyebut Yayasan Kelantan Darul Naim yakin ini kerugian lebih 5 juta dalam satu usaha sama pelombongan Mega Sin melibatkan syarikat Jangka Bakat Minerals ini. Jadi antara dapatan audit ialah tiada perjanjian dibuat, hanya perjanjian mulut, dan masalah bayaran tribute itu tak mengikut kuantiti pengeluaran sebenar hasil bumi tersebutlah. Jadi ketika Taqiyuddin ni Menteri Undang-Undang dan Menteri Tenaga dan Sumber Asli pada Ogos 2021 hingga Oktober 2022, Taqiyuddin membawa Jangka Bakat Minerals ni ke Kedah. Jadi di Kedah, Kerajaan Pak Sanusi mengumumkan Jangka Bakat mendapat hak istimewa eksplorasi REE di hutan simbang Enggang SIK ini. Jadi fikir-fikirkanlah. Dan ia berlaku di kompartmen MBI itu sendiri. Dan tangkapan lebih 40 orang warga asing daripada China dibuat kerana mencuri REE. Terbaru SPRM mereman kan CEO. Lepas tu melibatkan rasuah 13 juta.
sebagai timbal balik kepada perlindungan pencurian tersebut. Jadi ini semua berkait lah dan kita nampak semakin terlondeh. Jadi ini adalah satu perkara yang memalukan lah bagi saya, sebab dia kata dia bersih, dia stabil dan sebagainya, terpaling Islam. Tetapi adakah Islam itu membenarkan pencurian? Adakah Islam itu membenarkan korang yang berbohong, korang menipu rakyat dan sebagainya? Hak rakyat sebenarnya mendapat air bersih, untuk mendapat pekerjaan, peluang perniagaan, dan banyak lagi benda pun tak tunai. Tetapi korang masih lagi duduk berceramah, duduk kata korang sebab korang nakkan kuasa. Sanusi kata Sulaiman dah lama ada di Malaysia, tapi dokumen rasmi mengatakan sebaliknya. Surat rasmi Mac 2021 yang ditandatangani oleh Sanusi memohon PAS lawatan istimewa untuk pekerja China ini daripada negara China itu. Jadi surat MBI memohon visa pekerja China ini juga bertarikh Mac 2021 yang sama. Siap ada senarai nama yang tertera nama Sulaiman. So, adakah dia berbohong? Adakah kau nak pakai modal ILO ataupun ada dokumen yang menyatakan sebaliknya? Jadi itulah kita nampak diorang ni dah terkantoi. Betul tak? Dah terkantoi macam begitulah. Okey. Lepas tu Taqiyuddin, dia buat satu kenyataan. Dia kata parti PAS ingatkan supaya tindakan tata tertib boleh diambil jika ada ahli PAS yang bertindak merugikan PAS. Sekarang ni kita dah nampak lebay dah koyak. Kenapa aku kata lebay dah koyak? Walau ni jangan kau buat kenyataan berfikir pun dilarang tanpa izin presiden sebenarnya. Senyap je lah, tak boleh kata apa. Jangan lawan nanti masuk. Okey, tak nak cakap. Jadi undi mereka ini, kalau PAS kata undi ini, kena undi. PAS kata jangan undi, jangan undi. Macam tu. Tapi bila presiden benarkan, yang haram tu boleh jadi tukar wajib nanti sebenarnya. Nak boykot ke, nak fikir dosa ke, rugilah kan. Bayar yuran keahlian kalau tak masuk syurga. Betul tak? Dah presiden kau benarkan undi siapa saja, undi gerakan, kau kenalah undi gerakan di kawasan Melayu sekalipun. Apa nak buat? Itulah takdir orang PAS. Betul tak? Okey, lagi satu tragedi yang saya rasa memalukan lah. Bila kita lihat ceramah PAS di Pulau Pinang tidak mengundang rakan sekutunya iaitu gerakan. Dan kita lihat drama berlaku apabila gerakan ini dan presiden gerakan itu secara sadis dihalau oleh saya tak tahu siapa yang menghalau tu. Dia kata you just tunggu sini. Dia tak boleh. Dia ajak Idris saja untuk naik ke pentas, sebab mengiringi Idris untuk naik ke pentas. Jadi kan sekejap mana beg kuning? Nak buat apa beg kuning? Kejap. Oh, tak ada moderator kat bawah. Okay, never mind. Okay, so apa yang kelakar? PN sibuk kata penyokong BN tolak PH. Betul tak? Jadi apa yang kita dapat saksikan semalam, penyokong PH tak terima Okey, jadi sekarang ini apa yang berlaku, saya rasa syok pula tengok video yang bila gerakan tu hadir di presiden gerakan hadir di ceramah itu. Dan walaupun tolak gerakan, nampak sangat yang kerjasama Perikatan Nasional dan pimpinan antara gerakan PBBM tu sendiri adalah syok sendirilah. Sekejap azan. Sekejap azan. La ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbah zida. Allahumma rabbah zida wa titamah wa salatul qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa abaq maqama mahmudan la zawata. Min baini aydihim sadam wa min khalfihim sadam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey, baik. Apa tadi? Yalah, nampak sangat kan kerjasama di antara PN dan juga pimpinan ini tak direstui oleh Akak Umbi. Jadi Akak Umbi ni sekarang ni saya dah nampak pemberontakan di dalam PAS itu telah berlaku. Dan nampaknya pepecahan PN ini bukan kecil. Kalau sampai timbalan pengurusi Perikatan Nasional iaitu Presiden gerakan itu sendiri pun kena halau, itu dah parah tu. Ni parah ni. So, lagi kelakar, lagi lucu, yang dipanggil ceramah mega tu sebenarnya tak melibatkan gerakan. Kalau nak buat ceramah di tempat yang gerakan itu banyak kerusi bertanding, iaitu di Pulau Pinang, kenapa tak nak ajak komponen di dalam Perikatan Nasional untuk sama-sama menyampaikan ceramah? Jadi saya nampak inilah terjadi bila korang nak gunakan isu resis sebagai motif, tapi dalam masa yang sama masih nak undi berbilang kaum. Jadi susahkan diri sendiri. Lebih kepada itulah. Dan berbeza dengan DAP, PKR, Amanah dan kini Barisan Nasional yang ada di dalam satu kelompok, satu gagasan perpaduan. Diorang mencari titik persamaan supaya boleh sekufu dalam hal-hal pentadbiran dan menjaga rakyat di negara kita. Dan DAP tanpa banyak ragam, dia buka seluas-luasnya ruang untuk ruang yang ada untuk terlibat secara progresif, secara terbuka berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan perubahan makan masa sebenarnya. Begitulah DAP melalui pelbagai fasa. Kita boleh nampak melalui pelbagai fasa. Kalau dulu kita menilai ikut laporan akhbar, DAP agak keras nada dia, juga ada elemen perkauman yang ada berbau jugalah elemen perkauman dan sebagainya. Tapi sejak Lim Guat Eng buka ruang kepada Melayu dan mengalu-alukan kemasukan Melayu ke dalam DAP, diletakkan pula sebagai calon, itu semua menjadikan DAP ni berwajah baru dan ialah parti pelbagai kaum. Dan DAP terima kritikan itu. Mereka sebenarnya terasa. Jadi mereka mula usaha untuk berubah. Of course, belum perfect, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Dan jangan tak tahu, dasar keterbukaan DAP ini sebenarnya tak disukai oleh ada juga geng-geng DAP yang jumuk, tapi saya tak boleh bercakap bagi pihak mereka lah. Tapi begini caranya untuk kita ni meraihkan kesaksamaan, keterbukaan pemikiran, idea dan juga kritikan daripada semua pihak. Kalau
kita lihat cara PKR, Amanah dan DAP menjalinkan kerjasama give and take. Masing-masing perbaiki kelemahan masing-masing. Jadi kena akui kelebihan masing-masing juga. Perlu saling terima dan menerima. Itulah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak setakat ini saya tengok tak pernah, walaupun kita telah dikhianati semasa langkah Sheraton hari itu, tetapi kita bangkit sekali lagi bersama-sama gagasan. Bayangkan kalaulah penolakan terhadap DAP dan ratib DAP ni terlalu kuat lah menjelang PRU 15 sampai ada ahli-ahli Pakatan Harapan daripada PKR fikir kalau tak ada DAP kan bagus. Hilanglah maknanya sentimen yang diorang nak mainkan. Tetapi tidak. Diorang akan cari kambing hitam, walaupun kalau tak ada DAP diorang ni akan cari kambing hitam lain pula. Bagaimana dengan PAS dan PN? Sekarang ni saya tengok, apa yang saya boleh judge lah, ini pandangan saya, yang saya nampak, teruk benar sebenarnya diorang ni layan gerakan. Mungkin kerana nak terlihat Perikatan Nasional itu mati ratio, jadi serap gerakan, padahal mereka tak lari daripada sentimen perkauman itu sendiri. Dan of course, gerakan ada kelemahan, kekurangan, track record yang negatif. Lepas tu dia sangat agak ekstrim apabila mengeluarkan kenyataan dan sebagainya. Semua parti ada. Dan PAS pun ada buat kenyataan yang negatif. Tetapi kau pimpin tangan kawan kau, bimbing, betulkan sesama kau orang, dan jangan ada guna time terdesak saja. Tapi kita nampak PAS ini gunakan gerakan time terdesak saja. Sedangkan dia tu PAS itu sendiri tak ada dalam kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Jadi kawan yang baik, sekutu yang baik tidak akan tikam kawan dia di saat dia berada di kedudukan paling lemah. Tapi ialah kita nampak gerakan ni apa yang dibuat dekat BN dulu kan. Dan kita tengok track record PAS dalam mengkhianati rakan-rakan dia pun sangat cemerlang. Berbanding kita sama-sama cari jalan, sama-sama selesaikan masalah di dalam Pakatan Harapan tu sendiri. Betul tak? Tengok dalam Kerajaan Perpaduan hari ni, kita leraikan perbezaan. Sama-sama kita ni bina hubungan kita supaya jadi lebih kuat. Dan mereka ni di dalam Perikatan Nasional, saya nampak mereka rela tikam kawan sekutu politik tu pun sendiri. Jadi sebenarnya PKR telah merasainya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dimalukan dengan begitu dahsyat, dan ruang damai tidak dilayan sebelum berkecainya Pakatan Rakyat tu sendiri. Jadi gerakan apa yang kau rasai hari ini, saya rasa hanyalah sebahagian kecil saja daripada PAS yang kau kenali. PAS yang sebenarnya akan memijak kau dalam keadaan kau terlantar sakit, tinggal nyawa-nyawa ikan dan sebagainya. Dia akan memilih kawan yang lebih kuat yang untuk bergabung dengan dia. Percayalah. Jadi kita lihat Presiden Gerakan / Pengerusi Perikatan Nasional Pulau Pinang, Timbalan Pengerusi PN yang merupakan calon PRN bayan lepas diminta meninggalkan majlis kerana tidak diundang. Dan semasa pilihan raya kecil Balakong pada tahun 2018, SUA PAS juga datang tanpa diundang dalam kempen MCA. Tak kedengaran pula SUA PAS diminta tinggalkan majlis, malah diberikan peluang bercakap. Jadi ini yang kelakar. Ini yang kelakar bagi saya lah. Dan krisis gerakan dan PAS Pulau Pinang, mereka nak tak sepakat, tiada perpaduan. Jadi inikah satu gabungan yang korang nak undi? Semakin jelas PAS Pulau Pinang menunjukkan rasa tak puas hati terhadap gerakan. Dan ini apabila secara terangan Dominic Lau, Presiden Gerakan, hadir tanpa diundang ke majlis Mega PN BEST, tidak dibenarkan masuk. Dia diarahkan supaya meninggalkan majlis begitu saja. Macam halau, you stay here, you don't come to the stage. Bagaimanapun seorang pendiri parti dalam gabungan PN tidak diberikan layanan baik, malah dihalau seumpama ayam. Halau syuh macam tu je. Dihalau pergi. Jadi kerjasama bagaimanakah yang mereka ada sekiranya mereka ni dapat mandat rakyat untuk mentadbir negeri?
Saya rasa akan kacau bilau seperti 33 bulan juga. Dan rakyat melihat perselisihan ini sebagai tanda Gabungan Perikatan Nasional tidak mampu melangkah lebih jauh. Apatah lagi mahu membawa hasrat dan memperjuangkan rakyat. Jadi sesama mereka pun sudah bercakaran krisis seperti inilah yang rakyat mahu elakkan, betul tak? Jadi Perikatan Nasional gagal memupuk perpaduan sesama mereka. Apatah lagi nak menyepadukan rakyat tu sendiri. Semakin malap cita-cita mereka ni saya nampak untuk kembali berkuasa. Malah saya rasa gemelap untuk sinar untuk Pakatan Harapan dan BN ini untuk menang di Terengganu, Kelantan dan Kedah ni, saya rasa semakin cerah lah. Nak percaya atau tidak terpulang kepada anda, tapi itulah saya nak sampaikan sekali lagi, kesian lah kan, kesian. Tak boleh you stay there, something like that. Terkejut beruk derih, derih tak tahu sebenarnya derih tu dia datang sekali dengan 2 minit lau untuk ikut naik ke pentas. Jadi bila-bila SUA Pulau Pinang tu interfere, tak boleh you stay there, terkejut beruk derih. Macam kenapa pula kan? Rupanya dalam PAS ada banyak Little Napoleon yang orang bawah yang cuba untuk tunjuk kuasa. Jadi inilah kita lihat, kita tengok bagaimana. Kalau nak naik tu silalah naik, dah lengur dah cakap. Dan terbukti sekarang ni dah bulan 8. Walau kata bulan 8 kerajaan akan bertukar. Jadi korang tengoklah betapa penipunya walaupun dan kepimpinan mereka. Sebab dia orang kata bulan 8 kerajaan akan bertukar. Dah masuk bulan 8, hari ni 3 hari bulan 8 2023. Masih lagi kepimpinan kerajaan perpaduan PMX. Perdana Menterinya masih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau korang ingat balik, rakyat ditipu hidup-hidup ketika kempen PRU15. Kononnya Islam bakal terancam jika Datuk Seri Anwar Ibrahim menang. Kononnya pelajar perempuan bakal dipaksa memakai skirt. Hak Melayu diancam, padahal ianya jauh daripada realiti sebenar. Sebaliknya, kita nampak apa yang berlaku. Lebih banyak majlis ilmu dianjurkan bagi menyerikan Putrajaya yang melibatkan tokoh besar daripada luar negara, iaitu Prof. Ali Jumaah, Habib Umar, Prof. Habib Abdul Hamid, siapa lagi? Prof. Dr. Mehmet Fadil, Syekh Usamah Sayyid, siapa lagi? Penasihat. Dia ni adalah penasihat agama Presiden Mesir, serta anak-anak almarhum Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dan juga Dr. Muhammad Al-Qaradawi dan Abdul Rahman Al-Qaradawi. Nak dijadikan cerita, pemimpin-pemimpin ekstremis tidak lagi memegang tampuk kuasa. Kini sekarang ini kita nampak DAP dipimpin oleh tokoh-tokoh muda yang lebih diplomatik, yang dilihat sangat menghormati perlembagaan dan kedudukan Islam, bahasa Melayu dan raja-raja Melayu. Malah ada pemimpin DAP yang telah pun willing untuk menerima pangkat daripada Raja Melayu. Nampaknya persepsi buruk yang cuba dipalit sekarang ini adalah fitnah semata-mata. Kita harus berlapang dada dan menilai semua tanggapan buruk dan kebencian melampau terhadap sosok tubuh bernama Anwar Ibrahim ni. Saya rasa adalah sangat tidak wajar. Kebencian tersebut dihamburkan sebegitu rupa terhadap seorang sosok yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, sehingga beliau ni seolah-olah tak ada rasa hormat langsung lah terhadap beliau daripada walau-walau. Siapa kita ni nak beria-ia nak merendahkan seorang Islam yang lain yang sama syahadah dan juga kiblatnya dengan kita, betul tak? Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sepatutnya disokong selagi beliau mengangkat Islam di tempat yang selayaknya. Saya rasa dia lebih berusaha lebih daripada Muhyiddin Yassin tu sendiri. Dia lebih berusaha daripada Ismail Sabri tu sendiri, daripada Mahathir tu sendiri. Kan dia tak ada pun mencuri REE. Dia tak ada pun sakau projek undi terus untuk anak beranak dia, untuk menantu dia, untuk sepupu menantu dia. Tak ada pun. Jadi itulah saya nak kata.
bila Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa itu bukanlah seorang Perdana Menteri bawa masuk pelabur, dia tuduh kononnya nak berlombor REE. Padahal dia bawa apa? Dia bawa perompak REE masuk ke negeri dia sendiri, ke DUN dia sendiri. Okey, boleh request untuk naik kotak request untuk naik kotak, sila. Okey, satu video tular berkenaan dengan calon PN Don Lunas. Akan saman penyebar klip video sebanyak 10 juta. Dia koyak guys. Kau bayangkan calon perikatan PN Dewan Undangan Negeri Don Lunas ni, dia kata dia akan saman kepada semua pihak yang bertindak menyebarkan klip video yang mendakwa diri dia menyerang seorang warga emas. Jadi kenapa dia koyak? Kalau dibuat kenapa dia koyak? Betul tak? Itulah kata dia ni pandai pula nak saman. Kata saman tu bukannya normalisasi, saman tu tanda orang koyak. Maknanya dia koyak lah ke? Oh, ramai betul orang PN yang koyak sekarang ni. Okey, lagi satu, NGO di negeri Kedah seru sokongan rakyat untuk menyokong kerajaan madani. Jadi Kedah kalih bagi sama, iaitu NGO wakil rakyat akan umbi sokong kerajaan perpaduan. Dan semakin kuat saya nampak gelombang perubahan di Kedah ini, dan rakyat mahukan kemajuan yang membantu meningkatkan ekonomi dan menjaga kesejahteraan rakyat. Semoga PHBN saya harap menjadi kerajaan dari Kedah lah. Okey, saya akan tunjukkan, saya akan bagi korang dengar video ni. Sekejap. Kami mengambil inisiatif atas kedaran bahawa sokongan ini mestilah memberi satu makna kepada rakyat negeri Kedah. Alhamdulillah kami telah sokongan meningkatkan pemahaman kami kepada tujuan kerajaan perpaduan menggunakan madani sebagai rangka pembangunan masa hadapan negara kita. Tujuan kita pada sini adalah untuk memberi sokongan sudah tu dan menyeru supaya rakyat negeri Kedah juga bersama-sama kami untuk memastikan bahawa negeri Kedah diperintah oleh pemimpin, dipimpin oleh sekumpulan pasukan pemimpin yang bersama-sama ingin memajukan negeri Kedah dengan kerangka